Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. So dalam video kali ini cikgu nak bincangkan soalan bahagian B. Okey. So mari kita lihat soalan-soalannya. Okey, sebelum tu ya, saya Cikgu Noraini. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Rajah 5.1 menunjukkan dua jenis neuron. So, neuron dekat sini, ini sebenarnya adalah dalam bab 2. Bab 2 awak belajar masa tingkatan 4 adalah tajuk koordinasi badan. Dalam tajuk koordinasi badan, awak belajar dua jenis sistem. Satu sistem saraf, yang kedua adalah sistem endokrin. So, dalam sistem saraf ni awak belajar 3 jenis neuron. 3. Okey, 3 jenis neuron. Cuma dalam soalan ni dia hanya bagi 2 jenis neuron sahaja. Okey, kita tengok neuron yang pertama, neuron A. Okey, dia ada badan sel. Ini adalah badan sel. Kemudian dia ada akson. Bila ada akson dan badan sel berada di hujung, ini adalah neuron motor. Okey, kita tengok pula yang kedua. Neuron B ini, dia ada akson juga. Okey, lepas tu dia ada badan sel. Okey, dia ada badan sel di sini. Badan sel dia berada di tengah akson. So, bila badan sel berada di tengah akson, ini adalah neuron deria. Neuron deria. Ini neuron motor. Okey, satu lagi jenis neuron. Dia hanya ada badan sel, dia tidak ada akson. Itu kita panggil neuron perantaraan. Neuron perantaraan dia tidak ada akson. Maksudnya yang panjang ni tak ada. Okey? Dia hanya ada badan sel. So, rajah dia macam ni lah. Tak ada akson, dia hanya macam ni sahaja. Itu adalah, cikgu cuba lukiskan kat sini. Okey, kalau kamu nampak struktur macam ni. Ini adalah neuron perantaraan. Okey? Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Berdasarkan rajah 5.1, namakan neuron A. So, neuron A adalah neuron motor. Neuron B pula adalah neuron deria. Okey? Okey, sekarang kita tengok pula soalan B. Padankan neuron-neuron berikut dengan fungsinya yang betul. Okey? So, neuron A tadi adalah neuron motor. Neuron B pula adalah neuron deria. Okey, so apa fungsi neuron deria? Neuron deria ni, dia mempunyai reseptor. So, daripada reseptor, dia akan hantar impuls ke sistem saraf pusat. Jadi dekat sini jawapan dia adalah membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Okay, manakala neuron motor pula, dia mempunyai efektor. Okay, dia mempunyai efektor. Jadi, dia akan membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Okey, kita tengok soalan C. Rajah 5.2 menunjukkan struktur otak manusia. So, di sini kita nampak dia dah bagi label cerebrum. Okey, R adalah cerebellum. Okey, dekat sini pula adalah medulla oblongata. Okey, cikgu rasa cikgu dah pernah bagi video berkaitan dengan struktur otak manusia. Jadi cikgu tak terangkan lebih lanjut. Kamu boleh rujuk video tersebut ya. Okey, sekarang kita tengok soalan C1. Berdasarkan rajah 5.2, mengapakah cerebrum mempunyai permukaan yang berlipat-lipat? Okey, so permukaan dia berlipat-lipat yang pertama adalah dia nak menambahkan luas permukaan
Okey, luas permukaan bahagian otak kita tu, bahagian cerebrum. Okey, untuk apa? Untuk menempatkan lebih banyak neuron. Okey, jadi kenapa dia ni? Yang pertama sekali kita akan tulis menambahkan luas permukaan supaya lebih banyak neuron ditempat. Okey, awak pernah tengok iklan susu kan? Susu kanak-kanak tu. Dia kata lebih banyak neuron-neuron berhubung ya, jadi IQ lebih tinggi. Itulah sebabnya ya. Lebih banyak neuron ada di dalam otak kita. Okey. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan apakah yang akan berlaku sekiranya berlaku kecederaan pada R. Oh, okey. Dia nak R ini. Okey, cedera. So, cerebellum adalah untuk mengawal keseimbangan badan. Okey, jadi kalau kecederaan maksudnya cerebellum dia cedera, jadi yang pertama sekali dia tak boleh nak mengimbangi badan, tak boleh nak mengawal keseimbangan badan ataupun boleh juga menyebabkan lumpuh. Okey, tapi kita tulis kat sini tidak dapat mengawal keseimbangan badan. Okey, so itulah kesan dia kalau bahagian R cedera. Okey, kita tengok pula soalan nombor 6. Rajah 6.1 menunjukkan fasa-fasa dalam pembahagian sel. Okey, so pembahagian sel awak belajar dalam bab 3 masa tingkatan 4. Ini adalah bab keturunan dan variasi. So 3.1 tu awak belajar tentang pembahagian sel. So pembahagian sel ada 2. Okey, kita ada meiosis. Okay, sorry sebab ada soalan kat sini nanti. Okey, kita ada meiosis dan juga mitosis. Dua Okey. Mitosis dia berlaku dalam sel soma. Okey. Meiosis pula dia berlaku dalam organ pembiakan atau sel seks. Okey. Mitosis menghasilkan 2 sel anak. Meiosis pula dia akan menghasilkan 4 sel anak. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ada berapa anak dia? 4. So kita dah tahu dah dia adalah meiosis. Sebab kalau mitosis dia hanya akan hasilkan 2 sel anak sahaja. Okey, yang kedua, kalau awak tengok pada rajah S ni, mungkin dekat yang P ni tak nampak sangat. Tapi dekat S ni kita nampak. Kat sini ya. Apa yang awak nampak? Dia nampak macam ni pelajar. Dalam kromosom dia, ini adalah kromosom ya. Ini kromosom. Ni kromosom. Okay. So, yang warna hitam tu, hitam bawah dia. Kan? Tapi dekat hujung tu dia ada warna putih. Okay, dekat hujung ni. Nampak tak ni? Okay. Dia ada warna putih. Yang ni pula warna putih hujung dia ada warna hitam. Okey, ini maksudnya dia telah berlaku pindah silang. Okay, so pindah silang hanya berlaku dalam meiosis sahaja. Kalau dalam mitosis tidak ada pindah silang. Jadi kalau untuk mitosis, biasanya awak akan nampak kalau putih semua putih, kalau hitam semua hitam. Sebab dia tidak ada berlaku pindah silang. So awak akan nampak tidak ada perubahan. Hujung-hujung dia tu warna sama. Kalau macam ni hujung dia warna tak sama. Okey? So kita tengok soalan dia berkaitan dengan apa kat sini. Okey. Soalan dia tanya, kejap ya, saya padam yang ni kejap sebab tak nampak soalan.
Okey. Raja 6.1 merupakan fasa pembahagian sel yang tidak lengkap. Berdasarkan Raja 6.2, tentukan fasa Q dan fasa R. Okey. So, yang pertama sekali kita tengok kat sini. Yang mana dulu ya? Rajah ni Dia ada dua rajah. Okey, Q, R. Okey, so Q yang mana? Okey. Q dekat pindah silang ni dulu ya. Nampak tak ni? Dia ada pindah silang berlaku dekat sini. Dekat situ ada pindah silang. Okey, jadi ini adalah Q. Yang ni pula dia dah berlaku. Nampak tak ujung dia tu dah ada putih. Bawah dia tu yang putih ni ada warna hitam. Okey, nampak tak kat sini? Okey, maksudnya pindah silang telah berlaku. Okey. Jadi pindah silang telah berlaku dan dia berada di tengah-tengah satah khatulistiwa kat situ. Okey, jadi dekat sini ini adalah R lah. Okey, mestilah berlaku pindah silang dulu kan, barulah dia hujung dia akan berubah. Okey. Namakan jenis pembahagian sel ini. Okey, so soalan B, pembahagian sel. Jenis pembahagian sel. Tadi cikgu dah terangkan. Okey, so ini adalah meiosis. Soalan C, berikan sebab kepada jawapan anda di B. So, yang pertama sekali awak boleh bagi tahu dia mempunyai 4 sel anak ataupun berlakunya pindah silang. Soalan D, namakan satu organ di dalam badan kita, tempat pembahagian sel ini berlaku. So, dia berlaku dalam organ pembiakan, jadi jawapan dia adalah ovari ataupun testis. Dan soalan E, apakah kepentingan pembahagian sel ini? Yang pertama sekali adalah untuk menghasilkan gamit. Maksudnya, gamit adalah sperma dengan ovum ya. Jadi untuk menghasilkan sperma atau ovum. Satu lagi dia juga adalah untuk menghasilkan variasi. Okey, variasi maksudnya awak dengan abang awak atau adik-beradik awak yang lain berbeza, tidak sama ya. Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Okey, terima kasih. Bye.